وأنا معاك دايما كده وحشني Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari masalah yang pertama bagi i'lal bil qalbi. Baik, masalah yang pertama, iza waqa'at ahraful illati mutatarrifatan haqiqiyatan aw hukman ba'da alifin zaidatin. Ta'rif kaedah ini, jika terdapat huruf illah di hujung sesuatu kalimah, sama ada hujung kalimah tersebut at-tatarruf al-haqiqi atau hukmi selepas huruf illah alif, maka salah satu huruf illah itu akan ditukarkan kepada huruf hamzah. Maka di sini kita akan mempelajari masalah yang pertama bagi i'lal bil qalbi, menukar huruf illah alif, waw dan ya kepada huruf hamzah. Syarat-syarat kaedah bagi masalah yang pertama bagi i'lal bil qalbi adalah, pertama, mestilah salah satu huruf illah, yakni alif, waw dan ya, alif, waw atau ya di hujung sesuatu kalimah, sama ada ia hakiki, yakni tatarruf hakiki atau hukmi. Yang kedua, mestilah salah satu huruf illah itu setelah huruf illah alif. Mestilah huruf illah alif, waw, ya selepas daripada huruf illah alif. Dan yang ketiga, mestilah huruf illah alif tersebut adalah berstatus zaidah, bukan asliyah. Cara mengenali konsep tatarruf yang hakiki atau yang hukmi. Jadi di sini kita nak mengenali apakah yang dimaksudkan dengan tatarruf hakiki dan tatarruf hukmi. At-tatarruf al-hakiki dikenali apabila selepas huruf illah itu tidak terdapat huruf yang lain. Maksudnya selepas huruf illah alif atau waw atau ya tidak terdapat huruf illah yang lain. Contoh kalimah yasmu, huruf illah di akhir huruf waw. Yaqdi, huruf illah terakhir huruf alif ya. Jadi selepas huruf waw, selepas huruf ya, tidak ada huruf yang lain menjadi huruf yang terakhir. Kalimah-kalimah ini dikenali sebagai kalimah yang mempunyai tatarruf yang hakiki. Kerana apa? Kerana selepas waw dan ya tidak ada huruf yang lain, disebabkan selepas huruf illah itu tidak terdapat huruf-huruf yang lain. Adapun at-tatarruf hukmi dikenali apabila selepas huruf illah alif atau waw atau ya itu terdapat huruf-huruf yang lain, seperti huruf ta ta'nis yang zaidah, seperti da'iwah. Lepas huruf illah waw ada huruf ta ta'nis yang zaidah yang menunjukkan kepada muannas, alif dan nun sebagai alamat tasniah. Kadang-kadang selepas huruf illah terdapat alif dan nun sebagai alamat tasniah, seperti da'iwan ada alif dan nun. Sebelum dia ada huruf illah waw dan nun, atau ya dan nun, atau alif dan ta sebagai alamat jamak. Ni alif dan ta di hujung. Dan sebelumnya ada huruf waw. Inilah kita gelarkan sebagai tatarruf hukmi. Dia duduk di hujung sebagai hukmi sahaja, bukan sebagai hakiki. Waw ini dia duduk di hujung yang hukmi. Kerana apa? Kerana bila kita buang alif dan nun boleh, buang alif dan ta pun boleh, buang ta pun boleh. Kerana apa? Ta ini adalah zaidah untuk menunjukkan kepada taknis, alif dan nun ditambah kerana untuk nak menunjukkan kepada tasniah, alif dan ta ditambah kerana ingin menunjukkan kepada jamak, alamat jamak. Jadi kita boleh buang. Jadi waw yang di hujung ini dikira sebagai at-tatarruf hukmi, bukan tatarruf hakiki. Baik, setelah kita mengetahui apa itu tatarruf hukmi dan tatarruf hakiki, kita terus mengenali apa itu huruf alif yang zaidah dan alif yang asliyah. Baik, cara mengenali huruf illah, huruf alif yang zaidah dan huruf alif yang asliyah. Bagaimana kita nak menentukan dia itu zaidah atau yang asliyah? Cara yang dianjurkan oleh para ulama sharaf adalah dikembalikan sesuatu kalimah tersebut kepada wazan mudhari'nya. Jadi kita kena kembali kepada wazan mudhari'nya yang asal. Huruf alif zaidah dapat diketahui apabila kita mentasrifkan sesuatu kalimah yang madinya mempunyai huruf illah alif
tetapi apabila sudah ditasrif kepada mudhari'nya, maka gugur huruf illah alif tersebut. Sebagai contoh sama. Sama ni fi'il madhi. Apabila kita mentasrifkannya kepada mudhari', maka gugur huruf illah alif tersebut. Lalu menjadi sama yasmu. Huruf alif tadi hilang. Sama yasmu. Oleh itu, apabila berlaku keguguran tersebut, ini menandakan huruf illah alif yang berada pada kalimah sama. Alif ni adalah huruf illah alif yang zaidah, bukan asliyah. Bukan asliyah. Dan apabila berlaku sebaliknya, iaitu huruf illah alif yang tadi itu kekal di dalam wazan fi'il mudhari', dia berada di dalam madhi dan berada juga di dalam mudhari', maka ia dihukumkan sebagai huruf illah yang asliyah. Kalaulah di dalam madhi dia ada huruf illah alif, di dalam mudhari' juga ada huruf illah alif tadi, huruf illah alif tidak gugur, maka digerak huruf alif tadi sebagai huruf illah alif yang asliyah. Huruf illah alif yang asliyah juga, ini masalah yang lain tapi cuba ditambah. Huruf illah alif yang asliyah juga terdapat pada kalimah isim-isim yang asal, yang tidak boleh ditasrif. Tadi kepada fi'il ni isim yang asal tetapi tidak boleh tasrif, seperti ghayah dan rayah. Jadi alif bagi ghayah, alif bagi rayah ini digelar sebagai alif yang asliyah. Kerana alif ini tidak boleh digugurkan sama sekali, tak boleh dibuang sama sekali. Kalau kita buang alif bagi rayah, buang alif pada rayah, maka rayah dan rayah dia jadi rayah, maka tidak ada makna. Baik, kita lihat contoh-contoh kaedah. Contoh-contoh kaedah. Ini contoh. Contoh bagi huruf illah waw yang ditukar menjadi huruf illah hamzah. Menjadi huruf hamzah adalah perkataan sama. Perkataan sama ini adalah asalnya huruf illah waw ditukar menjadi hamzah. Kenapa samaun adalah contoh bagi huruf illah waw yang ditukar menjadi huruf hamzah? Pertama, perlu dikenal pasti adakah samaun ini mencapai syarat-syarat yang disebutkan tadi. Jadi dalam masalah pertama, menukarkan huruf illah kepada huruf hamzah ada 3 syarat. Kunci sebelum dipastikan syarat-syarat itu berlaku adalah mesti ditukarkan kalimah samaun ke dalam sirah fi'il mudhari' dahulu, iaitu sama yasmu. Kenapa kena tukar fi'il sirah madhi mudhari'? Kerana apa? Kerana bila di dalam syarat tersebut dia akan melihat posisi huruf illah waw tadi adalah waw itu tataruf hakiki ataupun hukmi, sama ada alif tadi alif yang asli ataupun alif yang zaidah, supaya dapat diketahui asal bagi huruf hamzah tadi. Bila sudah diketahui asal huruf hamzah, lalu padankan semula menjadi sama. Jadi perkataan samaun adalah asal bagi perkataan samaun. Kenapa kita tahu kata hamzah ini adalah waw? Kerana kita melihat pada fi'il mudhari' yang muncul adalah waw. Jadi samaun asalnya samawun. Asalnya samawun. Selepas itu ditimbangkan di atas syarat-syarat kaedah masalah pertama. Kena timbang pakai syarat-syarat dia, baru kita melihat bagaimana proses ubah. Mestilah salah satu huruf illah di hujung sesuatu kalimah, sama ada ia hakiki ataupun hukmi. Mestilah huruf illah tadi, huruf illah di hujung. Ya benar, kalimah samaun berakhir dengan salah satu huruf illah. Jadi waw ini dia mutatarrifah hakiki. Dia mutatarrifah hakikiyah. Huruf waw duduk di hujung sekali. Syarat yang kedua, mestilah salah satu huruf illah itu setelah huruf illah alif. Ya benar, huruf illah waw pada kalimah samawan setelah huruf illah alif. Jadi huruf illah alif mendahului huruf illah waw pada tataruf hakiki. Syarat yang ketiga, mestilah huruf illah alif tersebut adalah berstatus zaidah. Mesti huruf illah alif tadi zaidah, bukan asliyah. Macam mana kita nak tahu dia zaidah ke asliyah? Tengok. Ya benar, huruf illah alif bagi perkataan samawan alif tu tersebut adalah zaidah, bukan asliyah. Kerana setelah diwazankan kepada fi'il mudhari',
maka hilang huruf alifnya. Sama yasmu. Di fi'il mudhari' ada alif. Di madhi ada alif. Di mudhari' alif hilang. Bila alif hilang di mudhari', ini tanda alif ini adalah zaidah, bukan asliyah. Jadi tanda alif ini adalah zaidah adalah dia tak muncul pada mudhari'. Jadi alif ini adalah zaidah. Jadi cukup. Syarat pertama pun cukup, syarat kedua pun ada, syarat ketiga pun ada. Jadi apabila cukup semua syarat, maka ditukar huruf ilah waw kepada huruf hamzah, lalu jadilah samaun. Daripada perkataan samaun, cukup syarat jadi samaun. Tukar waw jadi hamzah. Kiaskanlah olehmu bagi perkataan balaun, asal mudhari'nya yablu, asalnya balawun. Ghadaun asal mudhari'nya yaghdu, ghadaun, dan selainnya. Baik, tadi adalah contoh bagi huruf ilah waw yang ditukar menjadi huruf hamzah. Adapun kali ini adalah contoh bagi huruf ilah ya yang ditukar menjadi huruf hamzah. Baik. Apakah contoh dia? Adalah perkataan bukaun. Bukaun ini adalah contoh kepada huruf ilah ya yang ditukar menjadi hamzah. Kenapa bukaun adalah contoh bagi huruf ilah ya yang ditukar menjadi huruf hamzah? Pertama, perlu dikenal pasti bukaun ini mencapai syarat-syarat yang disebutkan tadi tak? Jadi bagaimana cara dia? Kunci sebelum dipastikan syarat-syarat itu berlaku adalah mesti ditukarkan kalimah bukaun ke dalam sirah fi'il mudhari' dahulu, iaitu baka yabki. Nak tengok asal hamzah ini adalah huruf apa, supaya dapat diketahui asal bagi huruf hamzah itu. Jadi bila kita tasrif baka yabki, maka asal huruf hamzah bagi bukaun adalah bukayun. Ya, kenapa ya? Kerana hasil daripada fi'il mudhari'. Selepas itu ditimbang di atas syarat-syarat yang disebutkan tadi. Syarat pertama, mestilah salah satu huruf ilah, maksudnya huruf ilah alif atau waw atau ya, di hujung sesuatu kalimah, sama ada ia hakiki ataupun hukmi. Jadi benar, kalimah bukayun berakhir dengan salah satu huruf ilah. Waw ini duduk di hujung sekali. Mestilah salah satu huruf ilah itu setelah huruf ilah alif. Maka kalimah bukayun sebelum huruf ilah waw ada huruf ilah alif. Bukayun. Maka huruf alif ini dipanggil sebagai huruf alif sebelum huruf ya, huruf ilah yang di akhir. Baik. Yang ketiga, mestilah huruf ilah alif tersebut adalah berstatus zaidah. Alif yang kita jumpa tadi sebelum huruf ilah ya adalah huruf yang zaidah, bukan asliyah. Ya benar, huruf ilah alif tersebut adalah zaidah, bukan asliyah. Kerana apa dia bukan asliyah? Kerana setelah diwazankan ke dalam fi'il mudhari', maka hilang huruf alifnya. Baka ada alif, ya beki hilang alif. Bila alif yang ada di madhi hilang pada mudhari', maka alif tadi dikira zaidah, bukan asliyah. Bila cukup syarat, apabila cukup syarat semua syarat-syarat yang tiga tadi, maka ditukar huruf ilah alif kepada huruf hamzah, lalu jadilah bukaun. Kiaskan semua contoh-contoh di bawah. Qada asalnya qadayun. Bina asalnya binayun. Kenapa kita tahu binayun? Kerana asal bina yabni, ada ya. Bina syifa syifayun, kerana ada dalam fi'il mudhari' dia timbul ya. Sana sanayun, hada hadayun, dan selainnya. Baik, tadi adalah contoh bagi huruf ilah waw yang ditukar bagi jadi hamzah, huruf ilah ya yang ditukar menjadi huruf hamzah. Jadi yang terakhirnya huruf ilah alif yang ditukar menjadi huruf hamzah, iaitu qadra'un. Jadi asal hamzah ini mesti alif. Kenapa qadra' adalah contoh bagi huruf ilah alif yang ditukar menjadi huruf hamzah? Jadi tengok, kerana kaedah menyebut, ini kaedah kena faham, setiap nama-nama warna adalah hasil daripada i'lal bil qalbi. Hasil daripada i'lal bil qalbi, yakni menukar huruf ilah kepada hamzah, menukar huruf ilah menjadi hamzah. Oleh itu ditimbang semula
Di atas syarat-syarat sebelum nak jadi qadra, bagaimana bentuk dia? Pertama, mestilah salah satu huruf illah di hujung sesuatu kalimah, sama ada ia hakiki ataupun hukmi. Ya benar, kalimah qadra'un asalnya qadra, ada alif belakang. Maka berlaku di situ satu kalimah yang berakhir dengan salah satu huruf illah. Jadi qadra, huruf illah alif duduk di hujung sekali. Kita panggil ini tatarruf hakiki. Huruf illah alif duduk betul-betul di hujung, bukan tatarruf hukmi. Kena faham tu. Yang kedua, mestilah salah satu huruf illah itu setelah huruf illah waw. Jadi huruf illah alif qadra mesti adalah setelah huruf illah alif. Mesti duduk selepas alif. Alif itu ada sebelum dia. Ya benar, huruf illah alif pada kalimah qadra, alif akhir ni selepas huruf illah alif. Jadi alif akhir selepas huruf illah alif. Ada dua alif. Mestilah huruf illah alif tersebut adalah berstatus zaidah, bukan asliyah. Mesti alif yang sebelum alif akhir itu adalah zaidah, bukan asliyah. Macam mana nak tahu dia zaidah asliyah? Tengok. Ya benar, huruf illah alif tersebut adalah zaidah, bukan asliyah. Kerana setelah diwazankan kepada fi'il mudhari' maka hilang huruf alifnya. Qadira yaqdiru, mana menghijau. Qadira tak ada alif, yaqdiru pun tak ada alif, maka dia menjadi zaidah. Bila cukup semua syarat maka ditukar huruf illah alif kepada huruf hamzah, lalu jadilah qadra. Alif belakang adalah alif yang zaidah, maka tukar alif tersebut menjadi hamzah, jadi qadra. Cukup ketiga-tiga syarat. Syarat pertama cukup, syarat kedua cukup, syarat ketiga cukup. Maka dia kias, boleh kias kepada semua perkataan ni. Bila kita tahu asal perkataan qadra adalah qadra, maka kita boleh kias perkataan baida, safra, hamra, sahra, samra, hasna, baida dan selain daripada kalimah tersebut. Baik, kita terus kepada satu topik yang menarik di dalam masalah satu ini. Bagi i'lal bil qalbi, tukar huruf illah alif, waw dan ya kepada hamzah, iaitu tashih qaidah. Tashih qaidah ini bermaksud melawani syarat. Tashih qaidah adalah sesuatu yang melawani dengan syarat yang asal. Satu, sesuatu yang berlawanan dengan syarat yang pertama seperti ta'awunun, tasayufun, ri'ayatun, hidayatun, idawatun, harawatun. Adakah waw ini digila sebagai tatarruf? Ya, ni digila tatarruf, 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 tatarruf. Keterangan, ya benar, kalimah-kalimah di atas mempunyai salah satu huruf illah, iaitu huruf illah waw, ya sebelumnya huruf illah alif. Waw dan sebelumnya alif, ya sebelumnya alif, waw sebelumnya alif, waw sebelumnya alif. Akan tetapi ia tetap juga tidak ditukar kepada huruf hamzah. Huruf waw ni tak tukar jadi hamzah. Ida'ah, hida'ah, hara'ah, ta'a'an, tasa'af, ri'a'af. Kenapa tak ditukar? Kerana ia tidak mengikut syarat yang pertama, iaitu mestilah salah satu huruf illah itu di hujung sesuatu kalimah, sama ada ia hakiki atau hukmi. Jadi ini tataruf hakiki ke atau tataruf hukmi? Di dalam contoh di atas, selepas daripada huruf illah tersebut, huruf yang lain telah berada di hujung kalimah. Ada huruf ta, ada huruf nun, ada huruf fa, ada huruf ta, maka ini tak digelar sebagai tataruf hukmi. Tataruf hukmi bukan. Tataruf hakiki lagi bukan. Kalau tataruf hakiki, ya tu mesti duduk ujung sekali. Tapi ini ada ta. Ta ini adalah ta tambahan, maka ini tak dikira sebagai tataruf hukmi. Idawah tak dikira sebagai tataruf hukmi. Harawah tak dikira tataruf hukmi. Ta'awun tak dikira sebagai tataruf hukmi. Tasayuf tak dikira tataruf hukmi. Jadi bila dia walaupun ada huruf illah, lepas tu kita nampak dia macam tataruf hukmi, lepas tu dia sebelum dia ada huruf alif, maka tak ditukar menjadi hamzah. Takkan ditukar. Nanti kalau orang tanya kita, kenapa hidayah tak tukar jadi hida'ah? Kerana dia bukan tataruf hukmi, bukan juga tataruf hakiki. Yang kedua, melawani syarat yang kedua. Sesuatu yang berlawan dengan syarat yang kedua, seperti perkataan zabi dengan perkataan dalu. Keterangan, ya benar, kalimah-kalimah di atas dihujungi dengan salah satu huruf illah. Ada huruf illah ya, ada huruf illah waw. Seolah-olah macam dia tataruf hukmi. Ada huruf ya di hujung, ada waw di hujung. Akan tetapi ia tetap juga tidak ditukar kepada huruf hamzah. Tak tukarlah kepada huruf hamzah kerana ia tidak mengikut syarat yang kedua, iaitu mestilah salah satu huruf illah itu setelah huruf illah alif. Maka walaupun dia ada huruf ya di hujung, waw di hujung, maka kalau nak tukar jadi hamzah, syarat yang kedua iaitu mesti ada huruf alif sebelum huruf illah.
Ni ada ulu alif? Tak ada. Tak ada. Maka tak ditukar menjadi huruf hamzah. Nanti kalau dalam exam dia tanya Rabi, dalu, kenapa tak ditukar menjadi huruf hamzah? Kerana sebelum huruf illah tak ada huruf alif. Walaupun huruf illah itu dia tataruf hukmi, dia tataruf hakiki, dia di hujung sekali. Syarat yang ketiga, sesuatu yang berlawanan dengan syarat yang ketiga seperti royah, wawun, goyah. Keterangan, ya benar. Kalimah-kalimah di atas mempunyai salah satu huruf illah, akan tetapi ia tetap juga tidak akan ditukar kepada huruf hamzah kerana ia tidak mengikut syarat yang ketiga. Dia tak ikut syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga mesti huruf alif ini alif yang zaidah. Tetapi ini alif yang asliah. Walaupun dia selepas dia ada huruf illah dan sebelum huruf illah ada huruf alif. Tengok, ujung wawun ada huruf waw, sebelum waw ada alif. Ghoyah sebelum ada huruf ya, sebelum huruf ya ada alif. Kenapa ghoyah tak tukar jadi ro'ah? Wawun tak jadi waun, royah tak jadi ro'ah? Kerana alif bagi royah, waw, alif bagi wawun, alif bagi ghoyah. Semua ini adalah alif asliyah, bukan zaidah. Bukan zaidah. Maka tak ditukar royah kepada ro'ah, wawun kepada waun, ghoyah kepada ro'ah. Lihat di sini. Kenapa dia tak ditukar royah kepada ro'ah, wawun kepada waun? Iaitu mestilah salah satu huruf illah itu setelah huruf illah alif yang zaidah, bukan asliyah. Kerana semua contoh di atas diawali dengan huruf illah alif yang asliyah. Royah, alif ini adalah asliyah, bukan zaidah. Royah, alif ini adalah asliyah, bukan zaidah. Wawun, alif ini adalah asliyah, bukan zaidah. Bukan zaidah. Maka bila alif asliyah tak ditukar jadi ro'ah, waun, tak jadi. Jadi untuk topik yang terakhir iaitu syaz di dalam kaedah ini, di dalam masalah pertama, i'lal bil qalbi, tukar alif waw ya kepada hamzah, tidak berlaku sebarang syaz. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu atam wa akmal.